Nama saya Nurin Balkis binti Jaafar, nombor matrik 19BB05040. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang biografi Ibnu Taimiyah. Nama penuh beliau Taqi ad-Din Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Abdul Al-Halim Ibnu Abdul As-Salam Ibnu At-Taimiyah Al-Harrani. Beliau seorang sarjana Sunni yang lahir pada 22 Januari 1263 hingga 1328 di Haran, Turki. Beliau dilahirkan dalam kalangan keluarga yang alim. Beliau hidup semasa zaman kekacauan yang menyaksikan pencerobohan Mongol. Sebagai seorang yang bermazhab Hanbali, beliau mahu melihat masyarakat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nama datuk beliau Abu Al-Barakat Maid ad-Din Ibnu Taimiyah Al-Hanbali, meninggal pada tahun 1255, seorang guru terkenal dalam mazhab Hanbali. Nama bapa beliau Syihabuddin Abdul Al-Halim Ibnu Taimiyah, meninggal pada tahun 1284, juga dikenali dengan pencapaian ilmunya yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Khairul Bariah binti Daud 19BB05026. Seterusnya kita pergi kepada sifat kepribadian yang ada pada Ibnu Taimiyah. Beliau sangat mencintai akan kebenaran, sangat menghargai ilmu pengetahuan dan beliau juga dianugerahkan Allah daya ingatan yang kuat serta kecerdasan pemikiran dan mempunyai pandangan yang sangat luas. Perjuangan yang dihadapi oleh Ibnu Taimiyah dapat saya konklusikan melalui 3 cara, iaitu dari segi dakwah, peperangan dan juga tribulasi. Yang pertama adalah dalam konteks dakwah, iaitu Ibnu Taimiyah memberikan seluruh hidupnya untuk berkhidmat kepada dakwah dan ilmu pengetahuan. Bidang utama yang diberikan perhatian ialah tafsir, ilmu kalam, falsafah, tasawuf dan fiqh. Seterusnya kita pergi kepada perjuangan dalam konteks peperangan. Beliau turut terjun ke medan peperangan menentang tentera salib dan juga tentera Tartar. Dalam peperangan tersebut, Ibnu Taimiyah bukan sahaja mengeluarkan fatwa untuk menyokong tindakan kerajaan untuk menyeru orang ramai menyertai peperangan tersebut, malah dia turut mengepalai tentera bersama putera mahkota kerajaan Mamlukah. Sekali kita pergi kepada perjuangan Ibnu Taimiyah dalam konteks tribulasi, iaitu ujian. Ujian yang menimpa Ibnu Taimiyah adalah berterusan sepanjang tahun 668 Hijrah hingga 726 Hijrah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazika binti Abdul Halim, nombor matrik 19BB05036. Hari ini saya ingin menceritakan tentang mazhab Ibnu Taimiyah. Datuk beliau iaitu Abu Al-Barakat Al-Majududdin Ibnu Taimiyah Al-Hanbali adalah seorang tokoh terkenal dalam mazhab Hanbali. Ketika beliau berusia 6 tahun, pihak Tartar mula terasa di wilayah timur dan bahkan mula mendekati wilayah Harran. Beliau dibawa oleh keluarganya ke wilayah Syam bersama saudaranya. Pada 1282 Hijrah, selepas ayahnya meninggal dunia, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar di mazhab Hanbali. Beliau memegang jawatan itu selama 17 tahun. Tetapi cara berfikir beliau menimbulkan permusuhan dengan penganut mazhab Syafi'i. Dan kemudian jawatan itu terlepas daripada tangannya. Tetapi pada ketika itu Ibnu Taimiyah sudah pun terkenal dalam dunia Islam dan beliau ditugaskan untuk berketubah jihad melawan orang Mongol yang menyerang Syam dan juga menakluki Damsyik. Kutubahnya kemudian berjaya menawan hati rakyat dan juga Raja Mesir, iaitu Sultan An-Nasir Muhammad bin Qalawun, untuk mengangkat senjata bagi melawan orang Mongol. Dan dalam perang dahsyat di Marj al-Safa pada 1302 Masihi, orang Mongol berjaya dihalau dan mengalami kekalahan besar. Dan selepas kematian ayahnya juga berlaku kekosongan sebagai pakar dalam bidang hadis di Darul Hadis Al-Syukriyah, dan tugas itu akhirnya diambil oleh Ibnu Taimiyah yang menurut Ibnu Katsir yang baru berusia 22 tahun. Assalamualaikum. Di sini saya akan nyatakan sejarah Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1258,
Apabila tentera Mongol menceroboh, keluarga Ibnu Taymiyah berpindah ke Damsyik. Seterusnya, pada tahun 1293, beliau berkonflik dengan pihak berkuasa tempatan kerana membantah hukuman agama ke atas seorang Kristian yang dituduh menghina Nabi Muhammad. Seterusnya, pada tahun 1298, beliau dituduh menyebar fahaman antropomorfisme, iaitu menyamakan sifat manusia ke atas Tuhan, dan kerana mempersoal ilmu kalam. Seterusnya, pada tahun 1300, beliau berhadapan dengan polemik terhadap Syiah, aliran Sufi Rifa'i dan aliran Ittihadiyah yang beliau anggap menyesatkan. Pada tahun 1306, beliau dipenjarakan di Mesir selama 18 bulan kerana beliau dituduh menyebarkan fahaman antropomorfisme, iaitu menyamakan sifat manusia ke atas Tuhan. Seterusnya, pada tahun 1320 hingga 1321, beliau dipenjara di Damsyik kerana menyokong doktrin tentang talak. Beliau menyokong talak 3 boleh dilakukan dengan 1 talak. Pada Julai 1326, kerajaan Mesir sekali lagi mengarahkan beliau dipenjarakan kerana terus mengutuk tradisi melawat kubur orang alim. Pada tahun 1328, beliau meninggal dunia di dalam penjara di Damsyik pada malam Isnin ketika beliau berumur 65 tahun dan dimakam di Damsyik bersebelahan dengan makam ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Anis Mursyidah binti Muhammad Saleh, 19BB050035. Hari ini saya akan membentangkan tentang pendidikan dan sumbangan seorang tokoh Islam iaitu Ibnu Taymiyah. Sebagaimana yang kita tahu, dalam bidang pendidikan, Ibnu Taymiyah berjaya menghafal Al-Quran dan hadis sejak usia remaja lagi. Seterusnya, beliau mempelajari kitab-kitab hadis dan rijalul hadis daripada ulama-ulama terkenal di Damsyik. Antara kitab-kitab hadis yang dipelajari oleh beliau ialah Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Al-Tirmizi, Sanad Abi Dawud, Sanad Al-Nasa'i, Sanad Ibn Majah dan Sanad Ad-Darqutni. Beliau juga diberi fatwa ketika berumur 19 tahun dan mula mengumpul dan menyusun fatwa-fatwa tersebut di dalam kitab. Lantaran ketekunan belajarnya, Ibnu Taymiyah telah menguasai begitu banyak cabang ilmu Islam seperti Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Fiqh dan Bahasa Arab. Beliau juga memiliki kebolehan di dalam bidang matematik, fizik dan falsafah. Beliau juga telah menamatkan pengajian formalnya sebelum berusia 20 tahun. Seterusnya, sumbangan dalam bidang akademik, beliau juga berusaha menentang pemikiran barat yang cuba meracuni pemikiran Islam pada zamannya. Kesungguhan dan sikap tegasnya mendorong orientalis mengkaji tentang pemikiran Islam. Seterusnya, sumbangan dalam hasil karya, beliau telah menghasilkan karya-karya dalam bentuk kitab dan risalah. Antaranya ialah Majmu'ah Risalah Al-Kubra. Yang kedua adalah Majmu'ah Rasaili Ibnu Taymiyah. Yang ketiga adalah Majmu'ah Kamsi Ar-Risalah. Seterusnya ialah Minhaj Al-Sunnah An-Nabawiyah. Dan yang terakhirnya adalah ilmu hadis. Pengajaran yang kami dapat daripada kisah tokoh Islam ini adalah kita mestilah bersungguh-sungguh dan tegas dalam menentang fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam seperti Syiah, Bid'ah dan sebagainya. Pengajaran yang kedua, menggunakan keistimewaan yang Tuhan berikan pada perkara-perkara yang baik seperti menghafal Quran dan hadis. Kena berani dalam mempertahankan fakta. Kita walaupun ramai orang yang menilai jari kepada kita. Kita mestilah menghargai ilmu pengetahuan seperti mana Ibnu Taymiyah sendiri yang menganggap ilmu itu sebagai duit dan juga emas yang sangat berharga. Meskipun ekonomi dan teknologi berkembang, aspek budaya perlulah dikaji supaya diamalkan berdasarkan hadis Nabi.